Pejuang MMA Israel kelahiran Paris, Nathan Levy, sudah biasa menghadapi penghinaan kerana kewarganegaraan yang diwakilinya di pentas dunia. Dan kini dia mendakwa bahawa seorang lawannya menarik diri daripada pertarungan menentangnya dan menjalankan kempen fitnah terhadapnya kerana agamanya. Beliau kini bersama kami dari Las Vegas. Hai dan terima kasih kerana sudi bersama kami. Kami akan mulakan dengan latar belakang anda untuk mereka yang belum mengetahuinya. Sila ceritakan tentang diri anda dan apa yang mendorong anda untuk mewakili Israel di peringkat antarabangsa dalam sukan ini, bukannya mewakili Perancis. Saya dilahirkan di Paris, tetapi saya berpindah ke Israel ketika berumur 2 bulan. Dan kami sering melawat Perancis. Tetapi bagi saya membesar sepenuhnya sebagai rakyat Israel. Saya mempunyai paspor Israel, fasih berbahasa Ibrani, dan bercakap Ibrani lebih baik daripada bahasa Perancis. Dan bagi saya ia adalah sesuatu yang jelas, kerana inilah yang saya rasa saya adalah. Dan satu lagi perkara ialah di Israel, semua orang adalah Yahudi. Dan anda mungkin dibuli di sekolah kerana perkara-perkara lain, tetapi bukan kerana menjadi seorang Yahudi. Tetapi apabila saya pergi ke Perancis dan saya melihat bagaimana sepupu-sepupu saya dilayan hanya kerana mereka adalah Yahudi, dibuli, orang memusik mereka. Anda tahu, saya tidak suka bahagian budaya ini. Dan sudah tentu, apabila saya pergi melawat mereka, kami akan mencari siapa yang menyakiti mereka, siapa yang cuba membuli mereka, dan saya akan selesaikan masalah itu. Dan mari kita bincangkan sekarang tentang pertarungan yang dirancang. Anda sudah bersedia untuk berdepan dengan atlet Pakistan, Shah Zibrin, tetapi ia dibatalkan secara tiba-tiba dengan dakwaan di media sosialnya bahawa ia kerana anda takut kepadanya, malah merujuk kepada fakta bahawa anda adalah rakyat Israel. Jadi, apa sebenarnya yang berlaku? Ya, ini kisah yang agak pelik, lebih-lebih lagi kerana saya bertanding dalam UFC, sebuah organisasi yang sangat besar. Saya telah mencederakan lutut saya sebelum saya bertarung pada bulan Oktober dan saya masih bertarung serta menang walaupun mengalami kecederaan. Saya menang dengan KO pada pusingan pertama di Korea Selatan. Dan kemudian saya ditawarkan pertarungan itu, tetapi saya berkata, Anda tahu, saya tidak boleh lakukannya sekarang. Ia tidak sesuai dengan jadwal saya. Saya lebih suka lakukannya pada masa yang lain. Ini hanyalah satu tawaran. Ini hanyalah sesuatu yang sedang dibincangkan. Tetapi selepas pembedahan, saya berkata, saya sudah bersedia untuk lakukannya. Jadi kami bincangkan beberapa tarikh, salah satunya adalah pada bulan Mac yang akan diadakan di Rusia. Yang saya katakan, anda tahu, itu tidak mungkin untuk saya. Saya lebih suka tidak pergi ke Rusia. Sentiasa sangat berminat dengan pertarungan itu. Sentiasa bersedia untuk berlawan dengan lelaki ini dan mendapatkan tali pinggangnya. Seiring dengan tarikh yang semakin dekat, kami mula mempromosikan pertarungan itu kerana saya sudah bersetuju secara lisan. Saya tidak pernah menerima kontrak itu dan saya sedang menunggu serta mempromosikan pertarungan itu dan saya juga berhubung dengan organisasi tersebut. Dan saya telah melakukan banyak kerja seperti yang saya lakukan untuk mana-mana pertarungan saya. Di mana saya menjual pertarungan itu, saya mempromosikannya dan ia akan menjadi pertarungan hebat antara dua petarung striker dan ia akan menjadi pertarungan yang hebat. Tetapi kontrak itu tidak pernah sampai. Dan kemudian saya dengar dalam talian bahawa kononnya saya menarik diri daripada pertarungan itu yang sebenarnya tidak pernah berlaku. Jadi bagi saya, ia sangat mengelirukan. Pihak lawan mendakwa saya takut kepadanya. Pihak lawan membuat dakwaan dengan sangat tidak hormat. Saya tak tahu apa yang dia cuba sampaikan. Seolah-olah sebab saya orang Israel, jadi saya takut. Israel hanya ada 4 petarung UFC. Sebuah negara dengan 9 juta penduduk hanya ada 4 petarung UFC. Pakistan, sebuah negara dengan 290 juta penduduk, tidak mempunyai seorang pun petarung UFC. Jadi, kononnya, kerana kami orang Israel dengan salah satu angkatan tentera terbaik di dunia, kami bukan petarung. Ini adalah stigma antisemitik yang sudah lama wujud yang dia cuba gunakan, tetapi sebenarnya anda tidak patut melempar batu jika anda tinggal di rumah kaca kerana ia benar-benar terbalik. Bagus juga awak menegur dia tentang perkara itu. Terdapat juga perbincangan mengenai larangan penyertaan Israel dalam acara global seperti sukan dan acara kebudayaan. Malam minggu ini di pertandingan lagu Eurovision terdapat seruan untuk melarang rakyat Israel. Jadi apa pendapat awak tentang cara terbaik untuk memberi respon kepada semua pembenci ini? Ya, saya rasa tak ada gunanya berdebat. Biasanya kebencian itu datang daripada bot-bot yang berbeza atau seperti yang kita katakan NPC, orang yang seperti bot lebih kurang, macam zombie tak berakal di internet. Kebanyakan orang, fikiran mereka tidak akan berubah.
Ada setengah orang masih ragu-ragu dan sebab itulah saya rasa penting apabila orang buat hasbara dan muat naik video kerana akhirnya ramai orang yakin dengan sesuatu hanya kerana mereka tengok satu video, selalunya propaganda atau sesuatu yang diambil di luar konteks. Dan jika anda tunjukkan kebenaran kepada mereka, mereka mungkin akan ubah fikiran mereka. Tetapi ramai orang tidak akan pernah ubah fikiran mereka. Dan pada ketika itu, saya rasa ia hanya membuang masa dan tenaga untuk cuba meyakinkan mereka. Saya rasa cara terbaik atau perkara terbaik untuk meyakinkan mereka bukanlah saya baik, tolong sayangi saya. Yalah, saya kuat, anda akan hormati saya. Dan jika anda cukup kuat, inilah yang akan berlaku. Jadi bagi saya, tenaga saya digunakan untuk menunjukkan kekuatan dan kebanggaan Yahudi di dalam gelanggang dan di luar gelanggang. Dan usaha harian saya adalah untuk melatih orang Yahudi supaya menjadi lebih kuat, yakin, dan bangga, supaya mereka boleh berdiri teguh. Sekali lagi, Anda tidak boleh ajar seorang Nazi untuk menyayangi Anda, tetapi Anda boleh ajar seorang Yahudi untuk menumbuk si Nazi itu di muka. Jadi inilah yang saya cuba lakukan, mengajar orang Yahudi bagaimana untuk menjadi kuat. Dan apabila Anda kuat, Anda akan dihormati. Saya tidak perlu disayangi. Nathan Levy, terima kasih banyak atas masa Anda dan semoga terus berjaya dengan kerjaya Anda yang cemerlang serta terus berjuang dalam memperjuangkan hasbar dan mengecam antisemitisme apabila perlu. Terima kasih banyak.